Dia seorang banduan yang pandai melukis. Dia melukis potretnya sendiri di dalam selnya semasa menunggu hukuman gantung dijatuhkan. Hello guys, welcome back to my channel. So hari ini guys, saya akan kongsikan bersama anda tentang satu lagi kisah misteri, yaitu mengenai salah sebuah penjara yang boleh dikategorikan sebagai salah sebuah penjara yang legend, di mana pelbagai kisah misteri yang pernah berlaku di dalam penjara tersebut. Dan di manakah penjara itu? Tidak lain tidak bukan, penjara itu adalah penjara Pudu yang terletak di negara kita, Malaysia. Sebelum saya memulakan lebih lanjut lagi tentang kisah penjara ini, mari kita tengok asal-usul penjara Pudu ini dibina. Check this out. Penjara Pudu adalah salah sebuah penjara yang terkemuka di Malaysia yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Penjara ini dibina ketika zaman penjajahan British pada 1891 untuk mengurung seramai 600 orang banduan. Sebenarnya penjara Pudu ini adalah dibina di atas tapak sebuah tanah perkuburan Cina, dan ianya dibina secara berperingkat dengan kos sebanyak 16,000 pounds sterling dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1895. Governor pertama di dalam penjara Pudu ini adalah Lieutenant Col A.J.B. Elan. Pada 3 Mei 1997, penjara Pudu ini dibuka kepada orang awam untuk membuat lawatan. Lebih 1 juta telah dibelanjakan bagi mengubah penjara Pudu ini untuk dijadikan pusat tarikan pelancong. Dan mari kita tengok kisah-kisah banduan yang pernah ada di dalam penjara Pudu ini. Check this out. Pada 16 Oktober 1986, tarikh ini adalah tarikh yang paling bersejarah bagi kita rakyat Malaysia yang mengetahui bahawa pada tarikh ini, kejadian di mana salah seorang petugas hospital, iaitu Razi bin Jaafar, yang dijadikan sebagai tebusan oleh sekumpulan banduan yang diketuai oleh Jimmy Chua, di mana mereka menahan dan menjadikan 2 pegawai perubatan daripada hospital besar ini sebagai tebusan mereka. Walau bagaimanapun, kejadian yang menggemparkan seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia ini berakhir pada 5:04 pagi pada 22 Oktober 1986. Apabila unit tindakan khas yang diketuai oleh Datuk Zaman pada ketika itu menyerbu dan menyelamatkan tebusan-tebusan ini tanpa berlakunya pertumpahan darah. Dan sekarang kita akan tengok kisah kedua banduan yang berada di dalam penjara Pudu. Wong Siu Chin atau lebih dikenali sebagai Botak Chin merupakan penjenayah yang paling terkenal di Malaysia pada ketika itu guys, di mana beliau ini dikenakan hukuman gantung sampai mati kerana kesalahan senjata api. Kes perbicaraan si Botak Chin ini dikatakan beliau merompak harta orang-orang kaya, kemudian dia bagi harta-harta tersebut kepada orang-orang miskin. Kononnya dia ni acak-acak macam Robin Hood lah guys, tapi malangnya buatannya ini adalah salah satu jenayah yang terlarang. So sekarang kita akan tengok kisah ketiga. Rakyat Australia, iaitu Brian Geoffrey Chamber yang berusia pada ketika itu 28 tahun, dan seorang kawannya iaitu Kevin Barlow yang berusia 27 tahun, merupakan rakyat asing yang pertama dihukum gantung di penjara Pudu ini.
Mereka berdua ini dihukum gantung sampai mati pada 7 Julai 1986 di atas kesalahan mengedar dadah di lapangan terbang Bayan Lepas Pulau Pinang pada tahun 1983. Dan sekarang kita akan tengok misteri apakah yang pernah terjadi di dalam penjara Pudu ini. Sebelum penjara Pudu ini ditutup guys, ada yang menceritakan bahawa di dalam penjara ini terdapat sebuah bilik yang dipanggil sebagai bilik terakhir. Bilik ini merupakan satu kediaman yang terakhir buat pesalah-pesalah jenayah berat. Yang boleh kita katakan bilik ini adalah tempat mereka menunggu untuk dihukum gantung sampai mati guys. Di dalam bilik ini, pesalah yang sedang menunggu hukuman ini akan menangis, meronta, menjerit, dan terkadang ada yang bercakap seorang diri dan bermacam-macam lagi kelakuan pelik yang mereka lakukan. Ini mungkin terjadi disebabkan rasa ketakutan mereka itu tentang hukuman yang mereka akan jalani. Menurut kata warden-warden yang ada di dalam penjara ini, sebelum penjara ini dirobohkan, pada ketika itu proses pengosongan penjara dilakukan. Mereka sering mendengar suara-suara tangisan, suara-suara orang menjerit, suara-suara orang meminta tolong, dan suara tersebut datangnya daripada bilik terakhir tersebut guys. Ada satu kisah di mana ada satu warden penjara ini pernah menceritakan bahawa mereka ini sering melihat seekor kambing hitam masuk ke dalam bilik tersebut melalui dinding. Masa tu guys, banyaklah bomo, dukun, segala ustaz-ustaz datang untuk memulihkan keadaan bilik tersebut guys. Dan mereka mengatakan bahawa suara yang datang daripada bilik tersebut adalah suara daripada roh-roh mereka yang sudah pun meninggal dunia dan tidak tenteram, iaitu roh-roh orang yang mati di tali gantung tadilah guys. Dan sekarang kita akan tengok kisah potret misteri. Kisah potret misteri di penjara Pudu ini adalah merupakan sebuah kisah di mana seorang banduan yang terakhir yang menjalani hukuman mati pada ketika itu guys. Banduan ini merupakan seorang wanita dan beliau merupakan seorang yang sangat-sangat suka melukis. Dan masa tu guys, waktu dia ditempatkan di dalam bilik terakhir ini, dikatakan dia sering melukis sehingga ada satu hari ini dia melukis potretnya sendiri. Menurut Nashita, iaitu salah seorang bekas banduan di penjara Pudu ini, dia mengatakan bahawa apabila tibanya waktu malam, potret yang dilukis oleh banduan terakhir yang menjalani hukuman gantung ini sering terlihat bercahaya. Katanya lagi, dia seorang banduan yang pandai melukis. Dia melukis potretnya sendiri di dalam selnya semasa menunggu hukuman gantung dijatuhkan. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka pernah terlihat potret itu seolah-olah menangis apabila hari penggantungan banduan semakin hampir. Selain daripada itu guys, ada juga beberapa kisah misteri yang pernah terjadi di dalam penjara Pudu ini guys, di mana salah seorang sub-inspektor, iaitu yang dikenali sebagai Sulaiman Chuh Ahmad, pernah berkata, "Jika kami menghalang jalan, kami ditumbuk dan ditendang. Dan ketika meronda pula, kami disakat dengan bayangan lembaga hitam yang merenung tajam. Bayangan kanak-kanak yang berlari di sekitar penjara tersebut, selain kelibat perempuan cantik yang berjalan bersendirian di lorong penjara." Dan sekarang guys, kita akan tengok mengapa penjara Pudu ini ditutup. Check this. Pada tahun 1996,
Penjara Pudu ditutup secara rasmi dan dipindahkan ke penjara Sungai Bulu dan penjara Kajang. Penjara Pudu ini digunakan kembali pada tahun 2009 sebagai kemudahan pegangan bagi seseorang tahanan ini menjalani pembicaraan di mahkamah. Pada 2 Jun 2009, kerajaan akhirnya memutuskan untuk merobohkan bangunan penjara Pudu ini. Dan sebenarnya guys, sebelum penjara Pudu ini dirobohkan, pada ketika itu penjara ini masih utuh dan digunakan. Pada tahun 1984, seorang banduan yang pernah tinggal di dalam penjara tersebut telah pun menghasilkan sebuah lukisan mural, dan banduan ini bernama Kong Yen Chong, di mana beliau menghabiskan sekitar 2000 liter cat untuk membuat sebuah lukisan mural yang bertemakan tropika. Lukisan mural yang beliau hasilkan ini juga pernah disebut di dalam Guinness Book of Record sebagai mural yang terpanjang di dunia. Dan ya guys, begitulah sedikit kisah tentang penjara Pudu ini, di mana ianya adalah salah sebuah penjara yang pertama dan boleh dikategorikan sebagai penjara yang tertua, di mana di dalamnya penuh dengan kisah misteri. So, sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan, bolehlah email saya ke nurulsyafinazjumadi92@gmail.com, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Bye!